Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Saya DJ Champion KC kembali bertugas menemani anda dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Saya ingin mengingatkan anda semua, termasuk diri saya, jangan kita percaya dengan setiap kisah yang diketengahkan setiap malam dalam rancangan ini. Anggaplah semua kisah, email, SMS, panggilan hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya kecuali pemanggil, si pencerita yang tahu akan kebenaran setiap kisah yang diketengahkan. Dan ingatlah saudara, sekali lagi peringatan kepada anda, jangan kita terikut-ikut dalam misteri jam 12. Anda boleh hubungi saya di 669-11-897. Anda boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya Kelab KLUB, jarak nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Setiap SMS berharga 30 sen, khidmat oleh Mediacorp Private Limited. Anda boleh terus bersama saya dalam rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, saya akan mulakan kisah yang pertama. Tetapi malam ini saya juga ingin berikan kejutan pada diri saya. Saya sebenarnya telah pun menerima sepucuk surat datangnya dari seorang pendengar. Dan sebenarnya surat ini belum saya membukanya. Saya belum buka surat ini dan tak tahu apakah isi kandungan cerita di sebalik surat ini. Tapi walau bagaimanapun, saya akan cuba ketengahkan pengalaman yang dikirimkan surat ini kepada saya, dan saya nak cubalah ketengahkan sesuatu tanpa saya ketahui dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan ingatlah saudara, apa jua yang saya bakal ketengahkan, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Dan saya akan buka surat ini yang dimaksudkan. Dan sebelum itu, surat ini telah pun dikirimkan kepada saya melalui tangan, bukan melalui pos, bukan mungkin melalui seseorang, tapi melalui mungkin punya diri, seorang makcik. Saya agak lupa siapa namanya, tetapi telah pun saya terserempak tempoh hari dan hairan. Beliau seolah-olah tahu yang beliau ni akan jumpa saya. Macam dah rancang lah saya akan terserempak dengan beliau di salah sebuah kawasan ni. Dan bila jumpa saya, dia bertanya, adakah awak ni KC, pengendali Misteri Jam 12? Saya kata, ya makcik. Alhamdulillah. Itu yang dia kata. Kemudian terus tangannya tu sebelah kanan seluk dalam handbagnya. Kemudian keluar sepucuk surat. Dia kata, ini untuk KC baca dalam MJ12. Dan saya rasa pelik. Adakah makcik ni kemana saja dia pergi, dia bawa surat, ataupun memang seolah-olah dia tahu yang dia akan berjumpa dengan saya pada hari yang dimaksudkan. Jadi inilah surat dari seorang makcik yang saya lupa nak bertanya siapa namanya. Tapi saya akan mungkin namanya ada tertera dalam surat ini. Jadi saya akan cuba ketengahkan surat ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, sekejap ya. Baik. Inilah kisah. Surat yang saya tidak tahu apa isi kandungannya akan saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa khabar, anak KC? Nama makcik Suminah. Terima kasih kerana menerima sepucuk surat ini. Makcik ingin berkongsi sesuatu kepada KC supaya dapat dikongsi bersama kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Surat yang ditulis oleh makcik sendiri ini tidak begitu sempurna. Sebab maklumlah, tulisan tidak begitu cantik. Tapi harap KC dapat membacalah tulisan ini. Tujuan makcik Suminah kirimkan sepucuk surat kepada KC sebenarnya, makcik Suminah pernah satu ketika dahulu mengamalkan satu ilmu pemujaan saka. Dan KC, bila manusia semakin senja, ada yang mungkin masih teruskan perbuatan yang dianggap sebagai salah ataupun syirik.
Ada mula sedar bila dapat taufik dan hidayah dari Yang Maha Esa, dapat penunjuk yang perbuatan kita adalah salah. Makcik mungkin katanya salah seorang dari mereka yang tetap mengamalkan ilmu perubatan saka. Beberapa kali ingin menghentikan, tetapi perasaan naluri ini meluap-luap bila berhenti. Ada saja benda yang tak kena. Rasa tak sedap hati, badan mula sakit. Tapi bila teruskan upacara pemujaan saka ini, badan macam biasa. Casey jumpa makcik, dapat lihat makcik agak-agak umur berapa. Secara peribadi saya rasa bila saya berjumpa dengan makcik itu, mungkin umurnya, usianya lebih kurang pada mungkin lewat 60 tahun, nak masuk 70. Ya. Dan cuba Casey teka berapa umur makcik. Dan Casey pusing di belakang surat yang terakhir, di situ ada tertera usia makcik. Sekejap ya. Saya rasa 60 lebih 70 lah. Mana surat terakhir ni? Ini dia. Usia makcik yang sebenar 89 tahun. Wah. 70, 89, 20 tahun beza. Okey, kita kembali ke surat ni. Kata Makcik Sumina, pastinya Casey dah tahu umur makcik berapa. Dan itulah usia sebenar. Kalau tidak mengamalkan ilmu pemujaan saka ini, makcik macam makcik-makcik yang lain. Pada usia 89, sakit-sakit badan, tulang yang sakit, tak boleh berjalan. Makcik tidak menggunakan tongkat Casey. Pemujaan saka kata Cik Suminah yang dilakukan oleh beliau adalah dengan mengasapkan beberapa barang yang disimpan sebagai barang-barang saka yang saya katanya di sini tak nak sebutkan pada Casey. Dan Casey bayangkanlah, kata Cik Suminah, usia dah semakin senja, makcik tahu satu hari nanti kita akan mati. Tak kiralah berapa ilmu yang kita ada di dada, setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi ketika hidup ini tak dapat hentikan tabiat pemujaan saka sebab dah semakin seronok. Pada usia 89 boleh berjalan sendiri, boleh bergerak sendiri tanpa bantuan. Sebab itulah makcik tak nak berhenti, sebab nak lihat cicit-cicit membesar, nak mempunyai tenaga. Anak-anak pernah tanya, bagaimana mak boleh kuat macam ni? Usia dalam 89, pergi doktor pun tak ada sakit. Tapi makcik hanya mengatakan, oh tak biasalah, makan benda-benda yang sihat, makan ulam. Mereka tak tahu sebalik ilmu saka yang saya miliki, Casey. Jadi para pendengar Ria 897, kata Cik Sumina, satu hari makcik akan meninggal dunia. Ilmu saka ini akan diturunkan kepada anak, mungkin cucu-cucu yang disayangi. Tak sampai hati, Casey. Saya tidak sampai hati untuk memberikan saka ini kepada mereka. Sebab itulah dirahsiakan sampai ke saat ini, kata Cik Sumina. Jadi, pengalaman yang Cik Sumina ingin ketengahkan ini, baru-baru ini, cucu Cik Sumina yang berusia 5 tahun, yang tinggal bersama dengan saya, mula nampak sesuatu. Dahulunya rapat dengan saya. Saya dukung dia, beri makan, keluar kedai, berjalan-jalan bersama dengan cucu. Tapi sejak dia sambut ulang tahunnya yang ke-5 tahun tempoh hari, dia dah tak rapat dengan saya. Bila anak saya iaitu ibunya tanya, kenapa tak rapat dengan nenek? Pergilah dekat nenek. Takut muka nenek macam mumuk. Anak fikirkan makcik tak dengar sebab makcik duduk di dapur, tapi dengar Casey cucu mengatakan takut. Wajah saya macam hantu. Betul, Casey. Kalau saya tidak memeraktikkan ilmu saka ini, wajah saya memang berkedut-kedut, lebih teruk daripada orang berusia 89 tahun. Dan kebelakangan ini cucu kata dalam rumah ternampak kelibat perempuan. Casey, kata Cik Sumina, saya benar-benar takut. Sebab cucu saya ni, yang saya tak nak sebutkan namanya sebab takut anak saya mendengar, mungkin akan menerima saka yang ada saya miliki. Dan saya tak sampai hati nak turunkan saka itu kepadanya dan tak tahu bagaimana caranya. Saya berharaplah pendengar-pendengar dapat mendoakan cucu saya, semoga dilindungi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Saya tahu perbuatan saya salah, tetapi
saya tidak berdaya nak lakukan apa-apa. Cucu saya sekarang berjauhan dengan saya. Saya sedih. Tapi saya simpan. Casey makan dalam dibuatnya. Tolonglah Casey ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya benar-benar bersyukur dapat berjumpa dengan Casey tempoh hari. Mungkin takdir kita berjumpa dan saya serahkan sepucuk surat tentang ilmu saka yang saya warisi dan tidak ingin cucu kesayangan miliki bila saya meninggal satu hari nanti. Yang ikhlas dari Puan Sumina, peminat Misteri Jam 12. Saudara teman Ria 897 kisah daripada Cik Sumina kita. Dan terima kasih di atas kiriman sepucuk surat yang anda kirimkan. Walaupun tulisan anda ni, saya faham daripada tulisannya, ini daripada apa yang saya lihatlah. Kertas yang dikirimkan ni agak kecil. Ini kertasnya seolah-olah macam kertas nota, ambil nota tapi tulisannya besar supaya saya faham apa yang dituliskan oleh Puan Sumina kita. Terima kasih di atas masa anda luangkan untuk berkongsi keperitan hidup anda ini, dan pastinya anda tidak inginlah cucu kesayangan itu mewarisi saka anda. Yang baik, jumpalah mereka yang arif, yang pakar dalam bidang ini supaya dapat membantu anda. Dan kata beliau ni, kalau sekarang ini sedih sebab apa? Cucunya dah pun berjauhan lah. Kalau dulu rapat sangat. Sejak cucu menyambut ulang tahun yang kelima, mula ada perasaan renggang di antara beliau dan cucunya. Saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman, kisah-kisah misteri dalam Misteri Jam 12. Dan ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Kita teruskan dengan kisah selanjutnya. Bertemankan saya, Casey, dalam Misteri Jam 12. Saya baru perasan nama beliau Cik Sumina. Ini tak ada, saya duduk tadi saya tengok siapa nama makcik tadi Sumina. Tak tahulah. Baik, saya akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara teman Misteri Jam 12, berikut ini kisah pengalaman kiriman email yang akan saya sempurnakan, dan ini berlaku di dalam rumah. Dan bayangkan saudara, kisah yang diketengahkan ini gangguan ini berlaku dalam tandas rumah. Nasib baiklah, rumah ini mempunyai dua tandas. Satu tandas di bahagian dapur rumah, satu tandas di bilik utama, bilik tidur utama, master bedroom. Jadi, gangguan yang disebutkan oleh... ini dia. Gangguan yang disebutkan oleh abang, namanya Abang Iqbal. Kata beliau, gangguan dalam rumah ini berlaku dalam tandas rumah saya, Casey. Nasib baiklah, dalam rumah saya ada dua tandas. Satu dalam bilik utama ataupun katanya di sini master bedroom. Satu lagi di tandas dapur. Dan tandas dapur inilah mula ada gangguan yang menakutkan. Yang ternampak benda ini pertama kali adalah pembantu rumah. Di waktu malam dia nak bangun, nak ke tandas, nak gunakan tandas di bahagian dapur apabila dia terlihat ada perempuan memasuki tandas tersebut. Dan dia fikirkan mungkin anak saya, sebab saya ada dua orang anak perempuan. Tidak ada anak lelaki, anak saya dua orang dan kedua-duanya perempuan. Jadi pembantu rumah fikirkan itu adalah anak saya. Dia pun tunggulah dekat dapur. Lama dia tunggu. Apabila dia perasan lampu dalam tandas tu gelap, tidak ada orang. Jadi dia merasa hairan. Kemudian dia terus masuk ke dalam tandas, buka lampu. Nyata-nyata, kata Abang Iqbal, dalam tandas rumah saya di bahagian dapur tidak ada anak saya di dalamnya. Tak apa, mungkin dia terperasan ke, dia tak indahkan. Masuk dalam tandas ini diceritakan oleh pembantu kepada saya dan isteri. Selepas dia lepaskan hajat, katanya dia keluar. Dia buka saja pintu, terperanjat nampak anak saya sedang duduk menyangkung depan tandas. Jadi pembantu saya, katanya di sini, pembantu saya bernama Wati kemudian menegur. Dia tegurlah, kamu ni bikin takut aku. Oh, mau masuk tandas, masuk sekarang. Jadi dia tegur anak saya, kenapa duduk menyangkung depan tandas, terperanjat dia dibuatnya. Jadi si Wati ini dah berbual dengan anak saya. Dia pun tinggalkan tandas tu tanpa dia tutup lampu. Dia keluar jalan kat dapur, kemudian nak masuk bilik, nak tidurlah. Entah macam mana tergerak hati, sebelum dia masuk ke dalam biliknya, dia nak masuk ke dalam bilik anak saya satu lagi ni untuk periksa. Bila si Wati buka pintu, dia terperanjat nampak anak saya yang dia lihat tadi sedang menyangkung depan tandas, sedang nyenyak tidur di atas katil. Casey, katanya dia istighfar. Dalam hati dia cuba tenangkan dirinya.
dia cuba menjenguk dekat dapur, lampu tandas masih terbuka. Betul Kisi. Wah, meremang dulu rumah saya ceritakan Jadi si Wati ni sekarang dah takut nak masuk tandas, dia biarkan. Dia pun masuk tidur. Keesokan paginya bila kita ni sedang bangun, anak saya nak ke sekolah 2 orang, saya nak ke kerja, isteri pun nak ke kerja. Saya marah pada isteri dan anak-anak, tanya siapa tadi bangun malam tak lupa tutup lampu tandas. Jadi pembantu kata dia. Saya tanya kenapa? Dia kata, bapak, nanti saya nak berbual dengan bapak dengan ibu sekejap boleh tak? Jadi saya kata, baiklah. Anak semua sedang makan, kami berdiri di dapur. Pembantu kata nampak sesuatu dan dia ceritakan apa yang tadi saya ceritakan pada Casey. Kemudian saya macam tak percaya. Takkanlah sampai tak tutup lampu tandas nak berbohong macam ni. Saya kata pada pembantu, tidak pak, sumpah pak. Saya nampak pak sesuatu depan tandas. Saya tak percaya. 2 minggu kemudian, Casey, isteri saya terkena benda yang sama. Bayangkan, isteri bangun pukul 3 pagi. Dia waktu itu tidak nak ke tandas tapi nak ke dapur untuk minum air. Dia nampak anak saya masuk dalam tandas. Kemudian dia buka peti ais, dia tuang air nak minum lah. Setelah dia minum, dia pusing belakang, tandas gelap, anak tidak ada di dalam. Dan dia tak nampak pun anak keluar dari tandas. Suami bilang saya, bang, ingat tak 2 minggu lepas Wati beritahu tentang depan tandas nampak anak kita menyangkung. Saya kena bang. Saya nampak anak kita bang masuk tandas, tapi tandas gelap tak ada orang. Casey, benda ini menjadi-jadi nampaknya. Sampaikan anak saya dah terkena, tapi saya sampai ke saat ini belum ketemu ataupun belum terjumpa, terserempak dengan makhluk yang dikatakan pembantu rumah, isteri dengan 2 orang anak. Sekarang ni mereka semua takut nak masuk tandas di waktu malam. Terpaksalah saya membenarkan mereka menggunakan tandas dalam bilik. Memang tak ada privasi, tidur buka pintu Casey. Tapi sekarang ni saya dah buat pun temu janji dengan seorang pakar untuk datang rumah saya pada minggu depan, akan menjenguk sebenarnya apa yang berlaku. Kisah yang penuh akan saya beritahu Casey bila kita berjumpa lagi di udara. Terima kasih dan selamat tengah malam dari peminat MJ12, Abang Iqbal. Terima kasih bagi anda yang sedang bersama Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan macam-macam kisah saya terima. Dan baru-baru ini saya telah pun terbitkan satu cerita pendek lah. Boleh saya katakan cerita pendek di YouTube. Dan cerita pendek itu sebenarnya adalah kiriman email dari pendengar kita. Dan cerita pendek ini saya lakukan ketika cuti tempoh hari. Dan telah pun saya uploadkan di laman YouTube saya. Dan ada juga link di Facebook dan juga di blog rasmi Misteri Jam 12. Bolehlah anda tonton. Terima kasih bagi anda yang berikan pendapat pandangan. Sebelum saya teruskan dengan cerita, sebab ramai yang katakan tentang tak nampak, gelap dan sebagainya, baru saya dapat tahu sebenarnya kalau kita menonton, saya pun baru dapat lihat menonton menggunakan iPad, handphone, iPhone anda dan juga skrin yang mungkin mempunyai resolution yang tidak begitu baik lah. Saya tak pasti kenapa. Memang tak nampak sangat gelap tapi saya menonton di rumah menggunakan monitor yang lain yang berbeza. Bila saya buat adunan itu tersebut, memang dapat lihat benda yang gelap tu lah. Jadi sebenarnya memang bajet pun lampu beli di Mustafa lah ya, untuk terangkan keadaan tu. Jadi saya akan cuba. Terima kasih pada kiriman email Encik Fairuz yang telah pun, dan dari situlah dapat inspirasi untuk buat ketika cuti, dapatlah sedikit sebanyak menghilangkan rasa rindu. Dan saya akan cuba sedikit demi sedikit lah buat, tapi saya tak janjilah berapa kerap. Kalau ada masa lapang, saya pasti akan cuba menghiburkan anda lah. Tengok tak janji. Jadi saya akan cuba hasilkan video seterusnya. Video seterusnya merupakan satu permintaan daripada peminat rancangan MJ12 ini, menyuruh saya kunjungi tanah perkuburan Keranji. Dan sebenarnya saya telah pun ke sana. Beberapa email yang suruh saya paparkan video nak lihat buai
Ada satu buayan di akhir tanah perkuburan itu yang dikatakan dipasang dengan tujuan mistik tertentu lah. Tak tahu apakah tujuannya, saya tak pasti. Tapi saya dah rakamkan video tersebut dalam proses untuk saya adunkan, dan video tu tak ada apa-apa pun, tak ada hantu, tak ada jin, tak ada. Cuma perjalanan saya masuk ke dalam tanah perkuburan tu, sampailah ke dalam buai yang dimaksudkan dan boleh lihat buai yang disebutkan itulah. Jadi janganlah setiap video yang saya paparkan jangan mempunyai harapan yang tinggi. Itu saja saya ingin beritahu anda. Nanti harapan tinggi lepas tu tengok ni aja. Saya nanti kena pula. Tapi itulah, ada yang bertanya, kalau saya mampu saya akan buat. Kalau saya rasa tak mampu, tak apa. InsyaAllah lain kali kalau ada jodoh. Selepas itu saya akan buat satu lagi filem pendek. Filem pendek mungkin 3-4 minit lah. Tak tahu tentang apa, daripada kiriman-kiriman email yang saya terima, dan tengok mana yang senang yang nak saya boleh buat, saya akan buat lah. Dan juga Cik Rafihan telah pun memberikan hikmatnya, katanya beliau boleh tolong saya, ajar saya macam mana nak mengarah. Wah, saya rasa besar hati betul. Jadi tengoklah, kalau ada peluang saya akan terbitkan lebih banyak lagi filem-filem, short film lah di saluran YouTube saya. Terima kasih bagi anda yang suka, dan terima kasih bagi yang anda telah pun beri maklum balas. Terima kasih. Saya langsung tak ambil hati lah. Ada yang kata gelap lah, yang kata tu lah, gini aja, itu aja. Tak kisah. Setiap maklum balas tu baik. Tapi ingatlah, tapi satu je, jangan bandingkan saya dengan Yusuf Aslam ke, dengan Ahmad Idham ke. Bukan. Ini amateur, betul-betul amateur. Baik, saya akan teruskan kisah daripada kiriman email pula. SMS. Yang ini SMS saya terima dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda, kisah misteri anda, dan dihantarkan ke talian 72346. Yang ini daripada Nazarul, dan kata Nazarul, kisah ini berlaku di salah sebuah saya tak nak sebut nama sekolahnya, jadi saya gunakan salah sebuah sekolah peringkat pengajian tinggi. Salah sebuah sekolah peringkat pengajian tinggi yang tidak beruniform. Ini boleh jadi politeknik ataupun universiti di Singapura. Tak tahu kat mana lah, saya tak nak beritahu. Dan Nazarul berkongsi pengalaman salah satu blok di tempat beliau belajar ni dikatakan ada gangguan. Jadi benda ini sebenarnya telah pun diceritakan oleh ex-pelajar lah, bekas pelajar di sekolah tersebut, sampailah kepada beliau. Dan katanya bangunan ini dimaksudkan ada satu musollah kecil. Musollah ni terletak di tingkat atas. Jadi bila dia tanya tentang bangunan musollah ini berbual-bual, tercetus satu cerita kenapa musollah itu wujud di bangunan sekolah tersebut. Inilah kisahnya. Saya teruskan kiriman SMS dari Nazarul dalam Misteri Jam 12. Peringari 897 berikut ini kiriman SMS saya terima dari seorang pelajar namanya Nazarul. Beliau seorang pelajar daripada salah sebuah sekolah institut pengajian tinggi di Singapura. Katanya di sini, saya pernah mendengar cerita Kisi tentang sebuah musallah. Kenapa musallah itu didirikan di blok bangunan tersebut? Banyak sebenarnya musallah yang bersepah, dan nak dikatakan berdekatan dengan bangunan itu ada satu lagi musallah kecil yang telah pun didirikan. Tapi kenapa agaknya ada dua musallah yang berdekatan? Sebenarnya kisahnya begini, beberapa tahun yang lalu, beberapa pelajar telah pun mengatakan penampakan seorang perempuan berliga-liga di koridor sekolah tersebut pada waktu malam apabila mereka belajar di bangunan tersebut. Bangunan dimaksudkan ini di tingkat ... ini ada study corner. Beberapa pelajar yang telah pun menceritakan hal mereka di laman blog peribadi, dan ini telah pun mencetuskan satu kisah yang benar, yang besar, kisah yang besar di sekolah saya. Sampaikan ia datanglah di telinga saya. Tapi ini bukan zaman saya, Kisi. Zaman saya musallah tu dah wujud. Sebelum musallah ni wujud, itulah gangguan yang berlaku. Ramai sekarang ini pelajar-pelajar yang takut tingkat itulah. Katanya Nazarul nak gunakan bangunan di tingkat ... ini di sekolah saya sebab penampakan wanita ini berliga-liga di waktu malam. Dia akan berjalan seorang diri, tapi yang paling menyeramkan, dia akan seolah-olah bergurindam. Humming lah bunyinya, macam Setelah kejadian itu, ramai para pelajar, termasuklah beberapa pelajar-pelajar senior, tidak berani menggunakan sebab malah pelajar-pelajar
yang mengambil jurusan ... ini dah tak selesa lagi nak belajar di sana. Sebab itu spot yang paling menarik dan paling selesa untuk belajar. Sampailah salah seorang daripada pelajar tika itu beberapa tahun yang lalu telah pun menyarankan supaya mendirikan satu musolah kecil. Beberapa kali minta izin dari pihak sekolah tidak mengizinkan sebab dengan alasan katanya di berdekatan dengan bangunan itu ada satu lagi musolah. Jadi memang tidak diluluskan. Tapi pelajar tersebut terus berusaha. Kalau tak silap saya namanya Rizal. Terus berusaha, berjumpa dan tanya. Dan gangguan itu makin menjadi-jadi kata Nazarul. Sehinggalah diluluskan membina musolah di sana. Apabila mereka menutup musolah satu lagi dengan alasan musolah itu terlampau kecil. Barulah dapat kelulusan. Bila dah didirikan, pelajar-pelajar Islam dah mula solat dekat musolah kecil dekat situ, barulah Kisi bayangkan, mengikut apa yang saya dengar, kelibat wanita itu tidak lagi kelihatan, malah dah lesap dan lenyap begitu saja. Dan pelajar-pelajar, tak kiralah Melayu, yang Islam, yang bukan, mula belajar menggunakan study corner yang dikatakan pernah satu ketika dahulu berantu. Tapi sekarang dengan adanya bilik sembayang berdekatan dengan kawasan itu, tidak ada lagi gangguan. Sejauh mana kebenaran saya tak pasti, tapi inilah yang pernah saya dengar tentang sekolah saya, Kisi. Terima kasih dari pengirim kita yang bernama Nazarul. Itu dia kisah yang diketengahkan oleh Nazarul. Terima kasih dan saya rasa bekas pelajar nama Rizal ni telah pun melakukan sesuatu yang baik ya. Bagaimana agaknya? Sejauh mana kebenaran kisah ini? Mungkin anda pernah dengar kisah ini dan macam sekolah aku punya sejarah je saya pernah dengar sebelum Nazarul kirimkan kisah ini, saya pernah dengar tapi dah lupa lah. Bila anda kirimkan ni baru teringat pernah diceritakan, tapi saya rasa belum pernah ke udarakan, tapi pernah saya dengar lah dahulu lah. Jadi terima kasih Nazarul kerana berkongsi pengalaman. Seram-seram siapa yang nak belajar, bayangkan tengah belajar malam-malam pukul 10 study corner ni, perempuan jalan mungkin baju putih ke baju hitam waktu tu anda memang belajar beramai, tapi dua orang teman pergi tandas dan buat seorang dekat study corner. Hai, memang seram. Kita akan teruskan dengan pengalaman pendengar kita. 669-11897. Silakan hubungi saya sekarang dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Siapa bercakap ni? Okey, nama saya Syafi'i. Syafi'i buat panggilan dari mana ni? Saya buat panggilan dari Tampines. Dan ada pengalaman yang anda nak ceritakan ni, anda alami ke macam mana? Okey, Casey, saya pernah alami. Kira baru juga. Apa yang berlaku? Baru juga minggu ni. Okey, mungkin apa, kalau kita cerita pun mungkin ada orang cakap tak percaya ataupun benar atau tidak, kita pun Allahualam lah. Okey, Casey, cerita dia begini hari tu kirakan minggu lepas hari Rabu Masa tu saya dengan seorang kawan saya ketika itu pada jam kira 12.30 lah, 12.30 pagi macam game time saya berjalan sebuah daerah kirakan Yishun lah, tapi tak tahulah sebelah mana saya tak cakap lah Yishun. Berdekatan dengan MRT lah, MRT Yishun. Okey, bila saya berjalan tu di sebuah blok, saya macam ada rasa macam tak sedap hati lah. Saya cakap dengan kawan saya, tak apa, kita duduk sekejap, kita minum air ke apa dan kita teruskan lah kita punya perjalanan. Sambil tu saya tengah menunggu lift saya rasa macam kat belakang ni ada orang. Tapi saya tak tahulah sama ada betul atau tidak, saya tak tahu. So bila saya masuk lift dengan kawan saya ni sampai lah tingkat 11, bila lift tu buka, saya macam perasan ada orang macam melintas. Ada orang melintas. Jadi saya pun saya cakap tak apalah, ini semua mungkin apa kata tu perasaan saya tu. Saya jalan lah, saya jalan sambil tu saya berbual dengan kawan saya ni. Bila dekat pertengahan tu, saya dengar macam ada orang macam
diorang macam naik tangga. Pasal tingkat 11 kan. Mana kalau naik tangga pun daripada tingkat 1 sampai tingkat 11 pun mustahil lah bagi saya. Tapi mungkin lah diorang nak naik lift kan. Pasal apa, ketika tu ada sebuah lift lah, kira baru, kira kan nak upgrading ya. Bila saya naik atas ke tingkat 12 tu, saya dengar macam suara apa tu, orang macam panggil nama saya, tapi saya pun saya rasa alamak, saya buat bodoh lah kan. Saya jalan, tapi kawan saya dah tegur saya. Dia rasa dekat belakang kita ni ada orang yang kirakan macam ikut pada saya ketika tu saya dengan kawan saya baru balik dari berjumpa dengan kawan saya dekat daerah, kalau KC pernah pergi ke tempat ni bottle street lah ada situ kat Yishun kita daripada situ kita tak buat apa lah, kita semua bersembang duduk dan saya balik, bila saya jalan balik tu saya macam ada lah rasa, tapi saya tak gitu pastilah. Tapi bila dah sampai dekat rumah kawan saya ni, saya buka pintu, lepas tu gelap. Saya bila buka lampu, saya rasa macam ada orang tengah duduk. Duduk kat dalam. Saya dengan kawan saya cakap istighfar banyak-banyak. Kita duduk kat luar sekejap. Saya masuk. Pasal kawan saya ada kat dalam tengah tidur. Adalah berapa rakan saya 2 orang kan tengah tidur. Bila saya masuk, dia keluar. Saya cakap, kau ni kenapa? Dia tak ada apa-apa lah. Pasal kita pun tak nak takut-takut dengan dia. Bila dah habis, kira saya dah mandi semua. Saya pun tutup lampu. Saya pun duduk luar sekejap. Duduk luar sekejap. Dah masa tak sampai 5 minit dah. Saya macam rasa macam ada bunyi macam orang ketuk gitu kan. Kat pintu. Macam tak tahulah. Mungkin tak bersuara, mungkin macam ketuk. Saya pun saya cakap kan, ini kalau bunyi lagi saya terus masuk tidur lah. Saya pun tak nak fikir banyak-banyak. Saya bila pasal tingkap dengan pintu tu dekat-dekat. Dekat dengan apa tu, koridor luar tu. Bila saya masuk bilik, saya rasa macam ada orang ketuk dekat tingkap tu. Itu saya istighfar banyak-banyak. Saya baca doa, saya cakap dengan dia, saya tak ganggu dia. Mungkin dia ikut saya dengan kawan saya balik ke apa kan, kita pun tak tahu. Pasal apa saya punya pada ketika tu saya terus terang lah, saya dah tak ada fikir apa-apa. Macam memanglah takut lah. Kalau kita jumpa benda ni pun, dia pun takut dengan kita pun takut dengan dia. Jadi pengalaman saya ni macam kira apa tau, macam saya nampak nampak orang lintas lah. Baju kira macam rambut panjang, kira macam tinggi, baju macam baju kali hitam gitu. Terus terang saya cakap, dia tunduk ke bawah. Ini kirakan pertama kali saya macam nampak lah, macam dia lintas gitu. Inilah pengalaman saya, KC. Terima kasih dia yang nak balik malam-malam mungkin agaknya orang kata dia ikut lah diikut. InsyaAllah kalau diikut, kalau niat baik bagus. Kalau niat yang tak baik tu saya rasa agaknya dia jalan, dia tengok abang ni handsome tak adalah lagi. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang kata mungkin hantu tu tengok handsome abang ni ataupun lawa, budak ni cantik, budak ni. Ada yang mengatakan bagaimana, ada yang pernah tanya pada saya bagaimana kita boleh diikori. Saya sebenarnya tak tahu apakah sebabnya anda dipilih lah dalam ramai-ramai orang yang jalan kawasan tu. Mungkin misal katalah di pantai East Coast, ramai orang pergi pantai East Coast tapi kenapa agaknya anda dijadikan pilihan? Itu saya tak pastilah. Ada yang tanya soalan sebab pernah juga diketengahkan satu kisah. Kakak ni menceritakan beliau dapat tahu dari seorang pakar bila dia dengan anak-anaknya telah pun pergi ke pantai, sebenarnya bukan untuk memancing, bukan untuk main basikal. Waktu tu habis makan dekat Simpang Bedok, suami dengan dia pun niat di hati sajalah jalan-jalan dengan anaknya tepi pantai.
pantai tu. Mereka berempat lah. Jadi mereka telah pun singgah di salah sebuah kawasan dekat dengan Bedok Jetty. Sana lalu waktu malam tu sedap lah tengok orang memancing dengan angin yang nyaman. Dan beliau tak tahu bila balik tu ada benda ikut. Jadi kenapa dia tanya soalan pada saya? Ini bila saya tersempak lah beliau di luar ni. Kesi ramai orang pancing kat sana. Kenapa dia tak nak ikut orang pancing? Saya dengan anak saya dengan suami yang datang sekejap, balik benda tu ikut. Dan bila tanya pakar itu mendapat tahulah benda itu datang daripada tempat sedemikian setelah bertutur dengan makhluk tersebut. Jauh mana kebenaran saya tak pasti, tapi dia tanya soalan cepu mas. Kenapa dalam ramai-ramai orang benda tu ikut kakak tu balik? Mungkin agaknya dia kakak ni jambu lah, ikut balik lah. Tak tahulah hanya Allah saja yang maha mengetahui. Baik, saya akan teruskan dengan kisah anda sebentar nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, saya akan terus berkongsi sebelum saya jawab panggilan kita yang selanjutnya di 669-11897. Saya ingin berkongsi satu kiriman. Sekejap lagi saya akan baca SMS, tapi ini email yang ingin saya ketengahkan. Email ini berlaku kepada sebuah keluarga. Suami isteri, ada satu anak gadis. Dan inilah kisahnya. Akan saya teruskan dalam MJ12. Ada juga pendapat pandangan lah tentang awal tadi. Firman kata, Kisi sebab kenapa agaknya kakak tu yang bertanya. Dalam ramai-ramai orang yang memancing dekat di atas Bedok Jetty tu. Kenapa agaknya kakak ni yang datang sekejap diikutilah. Benda tu ikut dia balik lah sampai ke rumah dan gangguan dan sebagainya. Jadi Firman kata sebabnya benda itu ikut balik sebab dia suka dengan orang-orang yang lemah semangat. Dan agaknya terlanggar ke sesuatu di tempat itu yang mereka tinggal. Itu agak saya lah Kisi. Dan selamat bekerja Kisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang ini pula Kisi cuba datanglah di belakang rumah saya ni, dekat Kalang River, belakang blok ... ni banyak penampakan dan gangguan yang pernah saya dan isteri dan juga teman-teman nampak dan alami Kisi dari Norisman Ismail. Bagus, saya akan cuba. Tengoklah, tak janji, tapi kalau ada masa, pastinya saya akan pergi ke tempat yang anda sebutkan itu ya. Yang ini kiriman daripada siapa ni? Kisi, kenapa Kisi sendiri tak berlakon saya tak boleh berlakon. Saya berlakon kaku, babe. Saya jadi hantu je, baring boleh. No. Tengoklah satu hari kalau saya dah lembut, badan macam Michael Jackson, baru saya berlakon lah. Kalau sekarang, setakat jadi mayat, boleh. Tak boleh. Terima kasih kerana bertanya. Yang ini kiriman daripada Mazwin. Ada je awak ni Kisi. Sekarang surat by hand pula. Awak bikin cerita ni buat saya panas darah lagi, geli hati tau Kisi. Apa saya bikin cerita memang betul-betul saya dapat surat ni. Katanya baru terperasan konon nama Cik Mina. Saya baru perasan sebenarnya namanya Cik Mina. Mustahil sepucuk surat dari orang misteri awak buka dibaca direct. Bedek apa? Kena betul-betul. Terpulang lah. Saya katakan dah percaya. Ini kan hiburan. Siapa suruh percaya? Dia cakap siang-siang. Heran. Baik, memang betul sebenarnya surat tu saya terima daripada seorang pendengar. Dan kalau anda tanya beberapa pendengar pun pernah kasih saya surat. Dan saya kalau kadang-kala dapat surat tu tak pernah saya baca. Kadang-kala bila sampai tempat tugas barulah ada masa saya buka koyak surat tu baru baca. Kadang-kala on the spot saya akan baca. Ada juga email yang saya baca terima ni on the spot lah untuk anda semua. Dan ada juga yang saya buat persiapan. Jadi tengoklah macam mana sebab saya ni suka tambahkan mood. Jadi bila saya tambah ke mood cerita ni seronok kan dengar. Jadi bila surat tu memang nak buka, tapi lebih seronok kalau saya buka surat tu dengan anda sekali. Saya beritahu anda situasi yang sebenar. Jadi anda dapat rasakan apa yang saya rasa. Sebab itulah awak dengar MJ12 setiap malam. Terima kasih kerana bertanya. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman berikut ini saudara. Ini adalah keluarga yang berkongsi pengalaman. Suami isteri, ada seorang anak gadis. Dan kisahnya merupakan satu gangguan yang berlaku dalam rumah. Dan kita teruskan bersama saya dalam MJ12. Seperti biasa saya ingatkan, jangan kita percaya, jangan kita terikut-ikut, jangan kita taksub dengan MJ12. Ingat, ini semua hanya satu hiburan. Kalau awak nak percaya juga, saya tak paksa. Tapi jangan percaya. Sekali lagi saya ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Katanya di sini daripada pendengar kita bernama mana ni? Ini dia, Encik Mislan berkongsi peristiwa pengalaman. Katanya Kisi, kisah saya tidak panjang dan Kisi bolehlah ketengahkan pengalaman saya yang menyeramkan. Sebenarnya saya dengan isteri ini sedang nyenyak tidur sekitar 2 pagi. Kemudian isteri saya kejutkan saya.
sekitar 2 lebih pagi itulah isteri saya tersadar. Kerana apa? Saya akan beritahu Casey sebentar nanti, tapi dia kejutkan saya. Bang, bangun bang. Apa yang berlaku, Casey? Bila saya bangun ni, biasalah orang mengantuk ni sensesnya kurang sedikit. Jadi saya tanya kenapa, sambil gosok-gosok mata ni sebab mata pedih. Isteri saya kata, bang dengar tu bang. Casey, saya dengar dengan jelas. Seolah-olah suara seseorang sedang menyanyi dalam rumah saya. Dan suara itu serupa dengan suara anak saya. Jadi kata Cik Mislan, para pendengar Misteri Jam 12. Bila saya terdengar, isteri pun terdengar. Dan sebelum saya teruskan, saya tak pasti bunyinya macam mana. Tapi bunyi yang saya buatkan, mungkin bunyinya macam tu. Jangan pula awak cakap, Casey, awak macam tahu je bunyi. Saya rasa saya tak pasti, tapi bunyinya mungkin seperti itu. Jadi kata Cik Mislan dalam kiriman email, saya dengan isteri pun bangun. Keluar dari bilik, ternyata Casey memang sah. Bunyi itu datang daripada bilik tidur anak gadis saya, satu-satunya anak kami. Para pendengar Misteri Jam 12, kata Cik Mislan, saya dengan isteri berjalan perlahan-lahan. Isteri saya pegang saya ketakutan. Bulu rumah saya mula meremang. Dalam keadaan ketakutan ini, Kisi, kata Cik Mislan, saya pun pegang pintu bilik anak saya. Bila pegang saja meremang makin teruk, Kisi. Kemudian saya buka pintu dengan membaca bismillah. Saya pusingkan knob pintu tersebut, tolak pintu perlahan-lahan. Dalam keadaan bilik anak yang gelap, tapi masih boleh lihat anak saya sedang duduk bersila di atas katil, kepalanya tunduk. Kemudian saya dengar suara kisi anak saya. Seolah-olah macam anak saya menangis pula. Bang, kenapa dengan anak kita, bang? Abang tak tahulah. Bang, kenapa dengan anak kita, bang? Isteri saya tanya berkali-kali, saya tak tahu. Saya panggil anak anak saya berkali-kali, kata Encik Mislan. Nora, anak saya masih duduk di katil dalam bilik yang gelap. Kemudian saya buka lampu. Dah buka lampu, dia masih tak bergerak, Kisi. Duduk bersila atas katil, kepalanya tunduk. Para pendengar Misteri Jam 12, menamatkan kisah ringkas Encik Mislan. Beliau dengan isteri dah tak tahu nak buat apa dan takutlah sesuatu akan berlaku kepada anaknya. Dengan segera Encik Mislan terus menelefon bapa mertuanya yang sedikit sebanyak tahulah membantu. Jadi bila telefon, lebih kurang sejam lebih kemudian, barulah bapa mentua Encik Mislan datang ke rumah dan melihat. Dipendekkan cerita, kata Encik Mislan, anaknya rupa-rupanya diganggu. Badannya dirasuki sesuatu. Entah datang dari mana tapi dapat dihalau. Nasib baik jenis yang meresap badan anak Encik Mislan, kata bapa mentuanya, adalah jenis yang tak degil, yang senang dihalau dengan hanya membaca beberapa surah-surah ruqyah. Itulah pengalaman Encik Mislan yang dikirimkan kepada saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi itulah kisah Encik Mislan. Saya boleh bayangkan dalam rumah tu tidak ada lain orang kecuali beliau, isteri dengan anak gadisnya. Waktu malam 2 lebih pagi tu Encik Mislan dengar. Tengah-tengah malam, suara mungkin saya rasa bunyinya macam tu lah. Kemudian ikut, betul, bunyi itu datang dari bilik anak. Buka pintu bilik anak, anak sedang duduk bersila atas katil, kepala tunduk. Siapa yang tak seram sih? Kalau saya jadi bapa anak saya macam tu, saya habis pingsan kat situ.
Lama remang kisah malam ni ya. Terima kasih bagi yang telah berkongsi pengalaman-pengalaman anda. Terima kasih bagi anda yang kirimkan SMS pada saya. Ya, yang ini kiriman-kiriman daripada siapa ni? Pendengar kita. Anda boleh kirimkan sebenarnya kisah misteri ya. Kalau ada mungkin ada komen, pendapat, pandangan, boleh kongsi dengan saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda dan pengalaman anda hantarkan ke talian 72346. Dan saya ingin mengingatkan anda sekali lagi supaya jangan kita mudah percaya kisahnya dari mulut saya ke email, pendengar yang berkongsi pengalaman dari SMS, di Facebook dan sebagainya. Sekali lagi 100% hiburan. Apa jua yang berlaku? Coba bukan hiburan. Macam itulah ya. Jadi bila kita anggap ini hiburan, kita pun apa yang berlaku pun kita anggap sebagai satu hiburan saja. Sebab saya tak nak nanti sampai ada yang terlalu taksub, ikut sana ikut sini. Jangan kita berguru pada yang salah. Kalau ingin kepastian, tanya mereka yang arif lah, yang lebih pakar dalam bidang ini. Baik, kisah-kisah selanjutnya yang saya ingin ketengahkan ini daripada Rizwan. Ini dia. Rizwan kirimkan email pada saya, agak ringkas emailnya, kertas ni besar Saya rasa kisahnya tak sampai setengah muka surat pun. Baik. Tapi tak apa. Rizwan berkongsi pengalaman. Kata Rizwan, ini berlaku bila beliau menjalani perkhidmatan negara sekitar tahun 2002. Dan katanya di sini, saya ni berada di Pulau Tekong, Kisi. Dan waktu itu saya ni sedang berada dalam bang saya seorang diri. Teman-teman yang lain semua dah balik rumah lah. Jadi saya seorang kena tinggal sebab kena denda. Jadi kata Rizwan, memang kalau tinggal seorang diri menakutkan. Selalunya ada saja kalau yang tak dapat balik. Lebih dari satu orang. Tapi entah macam mana, waktu itu hanya saya seorang dalam unit saya yang tak dibenarkan balik sebab satu kesalahan. Terpaksalah saya duduk seorang diri, Kisi, pada hujung minggu yang disebutkan oleh Rizwan. Saya sedang baring, ingat lagi, saya sedang baring dalam bang di atas katil saya. Sambil tu saya sedang baring, saya sedang bermain dengan alat permainan game lah di telefon bimbit saya. Apabila saya terdengar bunyi katil kami katil besi, kata Rizwan. Bunyi katil orang tarik, zeng, bunyi macam tu lah Jadi saya toleh lah. Datangnya bunyi dah jadi sebelah kanan, saya toleh sebelah kanan. Bila saya toleh, memang benar satu katil tu betul-betul tepi pintu ditarik, bergerak sengit ke tepi. Jadi saya terus bangun menuju ke arah katil tersebut, tengok luar koridor, tengok tak ada orang. Kalau ada orang tarik lari, Casey, pastinya sempat saya kejar dan tengok dia lari di koridor. Tapi tak nampak. Tak apa. Saya tarik balik katil tu, letakkan dia lurus kembali. Saya jalan ke katil saya, baring balik. Saya masih lagi bermain game. Beberapa minit kemudian, katil yang sama, Casey, zeng, bergerak. Kata Rizwan. Jadi beliau bangun lagi, kemudian cuba tengoklah, tarik balik katil tu. Lepas tu, seperti orang-orang lain, saya cubalah act macho, kata Rizwan. Saya kata, kuat Casey, aku tak kacang kau jangan kacang aku Katanya konon-konon ni, benda ni takut dengan saya bila saya cakap macam tu. Saya jalan kembali ke arah katil saya, baring atas katil, keluarkan telefon, main game lagi. Kemudian 15 minit, setengah jam dah tenang. Dalam hati bercakap, tahu pun takut. Casey, setelah saya kata dalam hati ni, tahu pun takut, beberapa minit, Casey, bukan satu, malah ke semua katil dalam bang tersebut, termasuk katil saya, ditarik serentak. Bila benda tu terjadi, barulah Casey saya, katanya di sini, goyang ataupun takutlah. Saya terus keluar, lari ke bilik guard house, ketakutan Casey. Saya beritahu apa yang berlaku, teman-teman tak percaya. Mereka semua ikut saya naik atas. Bila tengok Casey, dalam unit saya, katil yang saya kata sengit serentak, semua dah kembali lurus macam biasa. Itulah pengalaman yang paling menyeramkan, menjalani perkhidmatan negara di Pulau Tekong tahun 2002. Terima kasih, Casey. Saya rasa dialog yang disebutkan oleh Rizwan ni banyak kita dengar dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh pendengar-pendengar. Tak kiralah dari yang telefon, yang SMS, email dan sebagainya. Dialognya, aku tak kacang kau, kau jangan kacau aku.
Ya. Dan Rizwan, saya rasa mungkin setelah mendengar, mungkin bukan MJ12, teman-teman yang berceritakan ke pakcik kata macam tu, dia pun ikutlah Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Wah, kemudian terus gangguan berhenti, babe. Wah, it works. Setelah benda tu berhenti, sejam rasa ni beberapa minit setelah dikata tahu pun takut. Dah lah benda tu tak kacau, awak action pula dalam hidup jangan bongkak. Bukan satu, semua katil ini dah macam paranormal activity, babe. Okeylah, silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap tu? Azrin. Azrin, buat panggilan dari mana ni? Saya buat panggilan daripada Jurong West. Ada pengalaman. Azrin dahulu perkhidmatan negara sebagai apa? NS ke? AMI ke? Polis saya perkhidmatan negara di polis. Anggota polis dengar-dengar dulu di salah sebuah akademi lama tu ada satu bangunan tu yang pernah diceritakan katanya bangunan tu berantai memang ada kisah. Tak perlu sebut lah, tapi tahulah, anda tahu bangunan mana Ya, saya tahu. Dan kisah anda tentang apa, Azrin? Silakan. Okey, kisah saya ialah tentang sahabat saya yang berlaku agak 2-3 hari yang lepas. Ketika ni dia ceritakan pada saya, ketika dia pulang ke rumah salah daerah rumah di kawasan Tampines. Jadi dia sedang berjalan dalam waktu 12:30 lebih malam untuk pulang ke rumah. Dan tiba-tiba daripada agak-agak jarak dalam 100 meter gitu, dia ternampak seorang wanita berpakaian merah. Seolah-olah wanita tu macam renungkan ke arah dia. Jadi pada mulanya dia tak minda lah. Dia jalan. Jadi semakin dekat, dia macam terperasan, wanita ni dah lah berpakaian merah duduk seorang diri. Dan di sebelahnya ada sebuah payung yang dibuka. Betul-betul di sebelahnya. Jadi kawan saya ni pun dalam hati berkata, apa benda yang orang tua ni buat di bawah blok tengah malam dengan payung dibuka. Jadi dia pun macam ada rasa kemuskilan lah. Jadi hampir dekat gitu kan. Memang betul lah si wanita tu renungkan ke arah dia. Jadi dia beristighfar dalam hati. Dan masalahnya dia tak boleh jalan ke mana-mana. Untuk menuju ke rumahnya dia hanya boleh menjalan ke arah situ saja. Jadi dia terpaksa berjalan di sebelah wanita tua tu lah. Jadi dia semakin dekat dia jalan. Dan perempuan tu tak bergerak langsung je. Macam ibarat macam patung lah begitu. Okey, jadi dia fikir, ni manusia ke hantu ke, dia pun tak pastilah. Jadi dia dah jalan dekat itu jalan, bau busuk je. Tiba-tiba bau busuk macam bau tong sampah gitu kan. Jadi bila dah jalan, dah lepas gitu, dia macam terdengar bunyi macam wanita tu berbisik macam adik, macam adik gitu tau. Dalam hati dia hasang tu. Dia panggil aku adik ni kan. Ya, adik dia pun langkah makin laju. Bila dah sampai dekat lift tu, dia beranikan diri untuk toleh lah. Dia toleh pelan-pelan. Wanita tu masih renungkan dia kat KC. Jadi dia pun tekan lift. Lift berada di tingkat 10. Dia tekan. Lift ni betul-betul lambat lah nak turun. Tekan, dia cuba menelefon saya dan rakan saya lagi satu. Tak dapat get through lah pada masa tu. Jadi bila dia toleh lagi, perempuan tu masih renung KC. Dan bau busuk tu melekat kat hidungnya. Bulu roma dia semua berdiri. Jadi sedang dia tunggu kat situ, kebetulan kawan saya pun telefon. Kau dah sampai rumah ke belum? Saya cakap, belum mak. Aku ada masalah dia. Nanti aku telefon kau balik. Bila dah letak telefon tu, dia cuba toleh lagi, perempuan tu dah tak ada KC. Bila dia dah naik lift, dah tutup, bau busuk tu masih ada, dia tinggal di tingkat 9. Bila sampai di tingkat 6, pintu tu terbuka. Dan terkejutnya dia apabila dia ternampak, bukan nampak perempuan tu KC. Dia nampak payung merah di hadapan. Jadi dia pun saya rasa dah ketakutan gila lah tu. Dia tekan naik tingkat 9, dia buka tu, dia lari masuk rumah je. Jadi pengalaman ni dia ceritakan dengan saya. Saya macam
nak percaya macam tak percaya pun ada lah. Tapi ini apalah yang diceritakan. Dan mungkin dia benar, mungkin dia tidak lah. Jadi ini untuk pada pendengar untuk menilaikannya. Dia berlaku di salah satu daerah di Tampines. Itu saja, Casey. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, saya suka dengan pendengar-pendengar yang berkongsi suaranya jelas. Bagus, terima kasih pada pendengar kita awal tadi berkongsi pengalaman. Saya ada nak simak kiriman-kiriman di Facebook Ria 897. Ada macam-macam komen lah. Ada yang kata siapa ni? Dari Faizal Al-Jabah. Salam Casey dan pada semua pendengar. Hai Mambang, tolong jangan kacau DJ sedang bertugas. Ni apa cerita ni? Itu hantu citi Casey. Suara dia apa tu? Oh, yang tadi abang cakap Yang ini kiriman daripada siapa ni? Ultraman 7 extension version. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Nanti aku terkucil dalam seluar. Macam-macam. Yang ni pula Syazimi. Lain kali kalau nak hangan tu hang macam ni. Kalau kau nak kacau aku kasih sudu. Macam kisah ada kata ni, aku tak kacau kau tapi kau kacau aku. Tak fair sih. Dari Wawa. Hey, cakap macam tu dengan tu macam tu. Tergulik-gulik Mamang ketawa Ayolah, itulah antara benda-benda yang dikongsi di Facebook Ria ni. Bagus. Yang buat lawak dia tunjuk tu dia tak takut, dia tunjuk berani. Dari Danika yang kirimkan message. Ada kata, wah tak kacau lu jangan kacau gua. Kalau macam ni cakap hantu takut Muhammad Idham. Dia kira macam KL gangster macam tu wah tak kacau lu jangan pegang gua macam tu Baik, ini ada berita yang baru saya terima ni tentang seorang lelaki sekarang ni telah sedang dijejaki polis. Kenapa lelaki ni dijejaki polis? Sebab lelaki ini telah pun melakukan beberapa rompakan. Rompakan yang dilakukan ni bukan kepada orang-orang yang hidup. Malah rompakan yang dilakukan ni kepada mereka yang telah pun mati. Dengan mengorek kubur-kubur mereka. Jadi lelaki ni maksudkan ni sedang dalam jejakan polis dan nantikanlah berita terkini hairan Baguslah dia tak mengganggu kita yang hidup tapi sekarang ni yang dah mati sanggup dia korek kubur. Tak tahulah saya pasti kalau dia korek kubur ni takkan hari-hari siang waktu petang bila matahari terang benderang kan. Mesti waktu malam Kalau dia korek kubur seorang ke dengan teman tak pasti. Nantilah tengok laporan Tadi saya terpandang sajalah sedikit sedutan yang ada di internet ni. Kemudian saya kongsi dengan anda lah. Jadi kalau dulu orang rompak-rompak kubur ni faham sebab ada yang mati tu bawa harta, barang kemas. Ada tanam dengan duit sekali sebab itulah kubur tu dikorek. Tapi sekarang ni kalau lelaki ni korek kubur, apakah yang dia mungkin nak dapatkan? Saya tak pasti. Mungkin harta juga ke atau macam mana? Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Terima kasih bagi yang bertanya awal tadi. Kisah-kisah macam-macam kisah saya terima. Dan pengalaman-pengalaman dikongsi dalam MJ12. Ada yang kata sini, Casey, jangan sedih-sedih Casey. Dapat SMS. Saya tak sedih. Tak ada. Saya suka menjelaskan. Saya ni orangnya, kalau saya dapat sesuatu, mungkin macam tadi sepucuk surat tu, saya akan cuba fikir macam mana saya nak ketengahkan cerita tu dengan cara yang lebih menarik. Jadi itulah saya buka depan anda. Saya ceritakan cara saya bunyi koyak kertas tu. Jadi anda sendiri dapat bayangkan situasi. Jadi bukanlah saya dapat surat terus baca dan kuranglah menariknya. Sebab itulah saya suka macam nasi tambah sikit lah. Macam konon ada tree lah. Tapi tak apa, terima kasih. Kiriman siapa tadi Encik Mazwin tadi berkongsi. Tak apa. Pendapat anda okey. Yang ini daripada Mas Turah kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana kembalikan MJ12 setelah 2 hari berehat. Kakak ni suri rumah sepenuh masa. 2 hari tak ada MJ12. Casey betul body clock ni macam tak work lah Casey. Cuba lelakkan mata. Pukul 10 malam Casey dah tidur. Pukul 12 macam automatik boleh bangun. Ya betul ke Mas Turah Wah. Katanya di sinilah pukul 10 cuba tidur, pukul 12 automatik Casey mata terbuka tengok jam 12 tengah malam. Macam tahu je. Dan 2 hari tak ada tu Casey rasanya macam kosong. Terima kasihlah kerana suka dengar Terima kasih bagi anda yang terus menyokong berkongsi pengalaman. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda dan macam-macam kisah saya terima malam ini dan kita akan teruskanlah berkongsi kisah 669-11897. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya 669-11897. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Hello. Selamat pagi, Casey Ya, siapa bercakap ni? Sini Seven Seven. Hello?
Ya, hello. Ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Ni Jesse, selamat malam. Selamat malam. Silakan. Ini cerita terjadi dalam tahun 90-an lah. Waktu saya muda-muda dulu kan. Ini cerita dah kelakar seram sikit lah kan. Katakan hiburan kan. Jadi dulu waktu itu Kisi pernah tengok kan dulu yang kursi-kursi yang bulat. Habis tu ada orang main dam. Tu di kolong blok lah. Dia bawa blok gitu kan. Jadi bayangkanlah ni kita ni semua dulu maco-maco lah dulu kira kan. Main-main motor kan. Balik-balik duduk di bawah blok lah. Jadi semua yang bujang-bujang lah, terror-terror lah duduk. Sekali sedang kita kira duduk lah berjudi lah dikatakan lah gitu kan. Pukul 2-3 pagi gitu tau kan. Jadi yang duduk di kursi yang ada juga yang berdiri lagi tu. Sunyi gitu kan, sunyi. Tiba-tiba tak tahulah dari mana kan. Ada macam kita nak katakan lembaga ke bukan ke apa. Tiba-tiba tangan dia sampai ke muka kawan saya lah. Kawan saya ni dengan cermin mata kan. Dia tercampak ke belakang lah. Dan kita ni semua berterabur lari lah. Lari, ada yang sampai termasuk longkang lah kan, lari kan. Saya pun panik lah kan, ketakutan kan. Kenapa saya tanya kawan saya lah. Siapa tadi tu, siapa tu, apa tu kan. Aku pun tak tahu lah apa dah. Kenapa semua lari kan. Kenapa tak ada orang yang cuba tolong yang teman itu kan. Jadi kita patah balik. Jadi kita tanya kawan saya lah, kau tadi macam mana, kenapa kau boleh sampai tercampak ni kan? Kasi tahu kenapa tak, Cik? Apa dia? Ada orang ni datang dengan kain pelikat malam-malam buta. Bapak dia lah. Bapak dia cakap, kenapa kau tak balik dah pukul berapa lah. Kita semua rupanya terperanjat, ketakutan lari. Rupanya bapak kawan saya lah datang cari dia. Walaupun dah tua-tua, bapak dia masih datang lagi. Itu sajalah cerita saya, Kisi. Terima kasih Selamat malam. Selamat malam. Baik, silakan 669-11897. Yang ini kisah dari Ai katanya. Dulu Kisi, isteri saya pernah kena sampuk. Masa dia tengok TV, bila saya baca ayat kursi, dia sembunyikan tangan. Dan seolah-olah dia macam sembunyikan tangan dengan kakinya dalam baju Kisi. Dia macam duduk tu, dia tarik. Bila saya sentuh ibu jari kakinya, dia tepis. Terus saya azan dengan nada yang perlahan. Selesai saya azan, isteri saya sedar kembali. Itulah pengalaman gangguan. Mungkin kisahnya agak serupa dengan kisah abang tadi. Berkongsi pengalaman Encik Mislan dengan isterinya, yang terdengar anaknya tu seolah-olah menyanyi dan menangis dalam rumah sekitar 2 lebih pagi. Yang ini pendengar kita berikut ini yang berkongsi daripada siapa ni? Nis kata, Kisi, cerita ini berlaku semalam sewaktu saya dan rakan-rakan ni, semua rakan-rakan teman wanita lah, rakan-rakan perempuan lah, tonton wayang di kawasan Shaw, tak nak sebut kawasan Shaw mana lah. Dan saya memandu. Jadi lepas tengok cerita hantu Singapura ni 2359, kami ke tempat letak kereta B2 dan mencari kenderaan lah. Pusing punya pusing cari kenderaan, tak kami jumpa. Kami berjalan naik ke B1 sambil berbual dan ketawa lah. Mungkin awal tadi tersalah dan terlupa lah di manakah saya letakkan kenderaan. Pusing punya pusing pun katanya di sini tak jumpa. Tiba-tiba rakan saya senyap dan mula istighfar. Sedang kami berbual-bual berjalan sambil berbual ketawa ni. Bayangkan saya ni, beliau ni mungkin dalam masih mood ketawa berjenaka. Tiba-tiba kawannya berhenti dan serius istighfar. Saya tanya, katanya saya tak tanya apa-apa sebab saya dah tahu dah mesti ada benda yang menakutkan, yang pelik, mungkin yang aneh berlaku. Rupa-rupanya kawan saya ni kemudian ceritakan sewaktu kami ketawa, dia dan seorang lagi rakan dengar suara lelaki juga ketawa. Padahal 11 malam. Memang tak ada orang dekat kawasan tu. Jadi bila ramai-ramai ketawa tempat letak kereta B1 tu, dengar ada orang ikut ketawa sekali. Walhal tempat tu kosong, tidak ada orang. Itulah kisah yang diketengahkan. Macam-macam pengalaman malam ini. Berikut ini dari pendengar kita, namanya Salam Abang Kisi. Salam.
Nama saya Syah. Saya mau berkongsi pengalaman cerita dia kepada Abang Casey lah. Saya peluk diri saya kerana saya pernah diikuti saya peluk diri saya kerana saya pernah diikuti oleh Cik Kak. Okey. Yang kedua kali jadi teman dengan saya, tapi saya tak mau dan tak sudi jadi teman dengan Cik Kak. Sampai saya jumpa dengan pakar, tanya kenapa Cik Kak seolah-olah mau mendampingi saya dan untuk dijadikan temannya. Pakar menjelaskan yang saya ini orangnya baik hati, tulus ikhlas bila menolong orang yang sedang susah. Wajah saya timpang, seolah-olah dan manis sebab itulah Cik Kak mau jadi teman saya, Abang Casey. Tapi sampai sekarang saya kena hati-hati bila pulang lewat malam, di mana saya berada, Abang Casey. Pakar nasihati saya memang harus banyak berzikir dan mohon dilindungi supaya benda ini tidaklah mengikuri, mungkin menjadikan saya kawannya. Macam itulah. Terima kasih. Kisah yang lain boleh anda hubungi saya di 669-11897. Kita teruskan pemanggil kita. Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ini Suryani. Ya, Kak Suryani ada pengalaman kisah tentang apa ni? Silakan. Okey. Ini berkaitan dengan satu peristiwa ni terjadi dalam tahun 2008. Saya pernah bekerja di sebuah busana. Busana butik ya. Di sebuah kompleks lah. Yang saya rasa orang ramai kita tahu tempat ni. Jadi begini Casey. Casey dapat dengar tak? Ya, jelas boleh jelas ya. Okey, pengalaman ni terjadi pada satu tengah hari ni. Agak-agak saya dalam pukul 12.30 gitu tengah hari. Waktu tu saya sedang bertugas dan saya pada waktu tu saya tak ada pelanggan lah dekat kedai. Jadi saya fikir saya serika baju-baju yang patutlah menggunakan yang steam iron tu. Ketika tu tiba-tiba saya nampak ada seseorang yang datang datang ke kedai. Jadi yang saya pasti orang ni sangat pelik sekali Casey, sebab yang pertama saya perasan dia tak membawa apa-apa dengan dia. Cuma dia datang selai pinggang. Dia memakai kemeja warna putih, kemeja lelaki warna putih, seluar putih, tapi dia memakai selendang yang dililit dekat leher berwarna putih. Dan rambutnya agak kusuk masai sehingga ke paras pinggang. Tetapi Casey yang menggerunkan saya, pelanggan saya ni, Masya Allah Casey, kalau nak dikatakan saya rasa kalau umurnya tu saya rasa dalam lingkungan dah 100 tahun tau Casey. Sebab apa saya tak pernah nampak seseorang yang beriraut wajah muka yang penuh dengan kedut. Hingga kan dia punya kelopak mata tu menutupi matanya tau Casey. Waktu dia mampir ke kedai saya, dia seolah-olah seperti mau melihat keadaan kedai saya tu. Dia harus macam mengelak kelopak mata dia untuk melihat keadaan kedai tu. Jadi bila dia pusing tu, dia seperti pusing buat macam 360 degree. Dan tetapi yang herannya Casey, dia tak membeli apa-apa. Dia cuma melihat keadaan kedai saya tu. Cuma saya sangat heran lah, sebab dalam keadaan fizikalnya yang terketar-ketar gitu, dia boleh masuk ke kedai dan dengan tidak membeli apa-apa, dia terus keluar balik dengan keadaan gitu juga dan terus menghilangkan diri. Waktu tu saya sedang memegang steam iron tu, saya sempat taruh ke tempat gantung tu. Jadi saya cuba kejar
Saya cuma ingin lihat ke mana dia pergi. Tetapi bila saya keluar daripada kedai saya tu, saya tak dapat jumpa dia. Saya tak tahu mana dia pergi. Dia menghilang gitu je. Tapi saya sempat bertanyakan dengan seorang kakak ni yang punya kedai bertentangan dengan kedai saya. Saya tanya sama ada kakak tu ada nampak tak pelanggan yang baru beredar daripada kedai saya. Tapi kakak tu kata, tak, saya tak nampak pun. Saya cuma lihat awak sedang menggosok baju. Saya tanya, tak ada kak. Tadi ada orang pakai baju putih ni baru keluar daripada kedai saya. Saya tidak. Tak ada. Itu yang saya heran, Casey. Sebab kejadian ni berlaku di dalam waktu tengah hari. Tapi kemunculan orang ni betul-betul macam nampak saya betul-betul pelik. Dan itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih Kak Su. Terima kasih, Casey. Kembali. Selamat malam. Ada pengunjung kedai yang terakhir lah. Yang mungkin tak diundang datang tu. Macam mana agaknya. Macam-macam kisah malam ni. Dan saya akan simak kiriman-kiriman SMS anda di Facebook juga. Terima kasih bagi anda yang telah pun kirimkan. Di Facebook saya bagaimana? Ada yang kata di sini apa ni? Dah pukul tu. Ayolah, kenapalah macam ni? Benda tak suka janganlah nanti orang marah tau. Tapi tak apalah, kita akan hidup sementara, jangan marah-marah. Saya pun harus beritahu diri saya, jangan mudah saya marah. Kadang-kadang kalau saya mungkin emosional ke, saya mohon maaf lah. Yang seperti yang kita tahu, yang baik itu datang darinya dan kesilapan berlaku atas kesilapan diri saya sendiri. Kalau ada kekurangan setiap malam saya kendalikan tugas, saya tak kira lah di udara, di laman-laman sosial seperti Facebook, di blog, di YouTube, saya mohon maaf kesilapan saya. Tapi kalau yang baik itu datang darinya dan semoga kita dapat mengeratkan lagi hubungan di Facebook di mana sajalah. Terima kasihlah. Saya pun tak perasan dah 2:07 pagi sebenarnya. Saya jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Terima kasih.